Pada aspek fizikal, bandar kecil Tanjung Malim ini mempunyai banyak keistimewaan dari segi bentuk muka bumi. Sepertinya Tanjung Malim ini mempunyai gunung, dan gunung tersebut dinamakan Gunung Liang Timur yang terletak di sebelah timur Tanjung Malim. Keistimewaan ini adalah ia dapat menarik minat pengunjung daripada luar untuk pergi mendaki gunung tersebut. Selain itu, bandar kecil ini juga mempunyai banyak kawasan yang boleh dijadikan sebagai tempat rekreasi. Sepertinya Sungai Bil, Air Panas Ulu Slim, Tasik Bayu yang mampu menarik orang ramai untuk berkunjung ke Tanjung Malim ini. Okey, aspek yang terakhir ialah bentuk muka bumi di Tanjung Malim ini sesuai untuk dijalankan aktiviti pembangunan. Sebagai contohnya ialah terdapat banyak pembangunan yang dijalankan di bandar kecil ini, seperti pembinaan institut pendidikan, bangunan dan banyak lagi. Aspek yang kedua ialah aspek manusia. Yang pertama adalah komuniti. Jumlah penduduk di Tanjung Malim ini adalah seramai 69,639 orang yang majoritinya adalah kaum Melayu dan diikuti oleh kaum Cina, India, kaum Semai dan lain-lain. Ini menjadikan untuk menjalankan kajian ini iaitu lubuk iklan jual beli di Tanjung Malim ini sesuai untuk kami jalankan kajian ini. Yang kedua pula ialah komuniti kawasan setempat. Kebanyakan ataupun majoriti penduduk di kawasan ini mempunyai aktiviti harian dan pekerjaan yang tersendiri. Kebanyakan mereka akan menjual hasil-hasil pertanian. Terdapat juga komuniti di kawasan ini menjalankan aktiviti perniagaan seperti membuka kedai makan, menjual kuih, menjual barang kecantikan dan sebagainya. Golongan muda merupakan golongan yang paling ramai menjalankan aktiviti perniagaan. Yang ketiga pula adalah dari segi pengangkutan. Penduduk di kawasan Tanjung Malim ini mempunyai pengangkutan persendirian. Mereka akan menggunakan pengangkutan ini untuk keluar bekerja serta untuk menjalankan aktiviti harian mereka. Kebanyakan peniaga pada masa kini akan menjalankan perniagaan secara atas talian dan mereka akan menghantar barangan yang dibeli itu kepada pelanggan mereka iaitu secara COD. Sekiranya tiada pengangkutan di kawasan kajian kami ini, maka agak sukar bagi aktiviti-aktiviti perniagaan ini dijalankan. Yang terakhir sekali adalah dari segi kemudahan. Bandar kecil Tanjung Malim juga mempunyai dan dilengkapi dengan pelbagai jenis kemudahan. Tanjung Malim ini terkenal dengan adanya Universiti Pendidikan Sultan Idris, di mana kawasan ini mempunyai ramai pelajar penuntut yang dari negeri-negeri yang lain. Di sini mereka akan menjalankan aktiviti perniagaan secara atas talian bagi menambah pendapatan sampingan mereka. Itulah aspek-aspek fizikal dan juga aspek manusia yang ditekankan oleh kumpulan kami. Kerana untuk bagaimana kita mengatasi pada musim ataupun krisis COVID-19 ini. Yang pertama adalah kita boleh lihat kepada bahagian kesihatan. Okey, apabila kita sebut bahagian kesihatan ini, kita tahu secara langsungnya ianya pasti melibatkan mental health. Terutamanya apabila musim COVID-19 ini dan kita semua perlu berada di rumah, menjaga jarak. Jadi ianya juga akan memberikan stres kepada masyarakat. Terutamanya apabila kita perlu work from home, study from home, semuanya akan menjadi kekangan. Jadi ini akan mendatangkan stres, depresi dan berbagai lagi. Okey, jadi bagaimana kita nak membantu masyarakat adalah dengan kita membuat satu program secara atas talian dan kita memberikan pendidikan ataupun ilmu kepada masyarakat bagaimana untuk mereka mengetahui tanda-tanda depresi, tanda-tanda stres, kemudian bagaimana untuk mereka tahu untuk mengatasi
stres, mengatasi depression. Jadi ianya akan secara langsung membantu masyarakat untuk menghadapi dan meneruskan kehidupan seperti biasa pada musim COVID-19 ini. Solusi atau perancangan dalam sektor kesihatan. Salah satu cadangannya ialah dapat membantu para barisan hadapan dalam membasmi isu pandemik COVID-19 ini. Sebagai contohnya, seperti yang kita tahu, dengan kewujudan platform ini, masyarakat akan lebih bertumpu untuk membeli secara atas talian ataupun cash on delivery COD yang sangat terkenal pada masa kini. Dengan adanya jualan seperti ini, secara tidak langsung dan secara langsung juga akan menyebabkan masyarakat akan kurang untuk keluar daripada rumah, melakukan pergerakan dan bersentuhan antara orang lain. Jadi hal ini menunjukkan bahawa wujudkan platform ini telah membantu sedikit sebanyak barisan hadapan dalam membendung isu-isu pandemik COVID-19 ini. Melalui sektor ekonomi pula dapat memberi ataupun membuka peluang pekerjaan kepada penganggur ataupun kepada yang telah dibuang kerja. Seperti yang kita tahu, perniagaan ini merupakan perniagaan yang luas dan sesiapa sahaja boleh melakukan perniagaan ini. Dengan adanya platform sebegini, secara tidak langsung akan mewujudkan ramai yang ingin berniaga dan menambah pendapatan sampingan ataupun pendapatan harian. Dengan adanya platform ini, secara tidak langsung ramai yang akan menarik minat untuk berniaga. Antara perniagaan yang boleh dilakukan yang dapat saya lihat melalui platform ini, ada yang berniaga poketo, ada yang berniaga juga produk kecantikan seperti Bird Essence, Shaklee, dan ada yang juga berniaga durian. Jadi secara sedikit sebanyak dapat mengelakkan masyarakat itu daripada membuang masa dengan tidak melakukan apa-apa aktiviti. Justru dengan adanya platform sebegini dan apabila mereka menurut serta dalam platform sebegini, mereka bukan sahaja dapat memberi manfaat kepada diri mereka sendiri, malah mereka juga dapat membantu orang lain untuk melakukan jual beli. Seterusnya kita bergerak kepada langkah atau cadangan yang lain yang boleh kami cadangkan adalah pada bidang ekonomi, iaitu kita tahu pendapatan masyarakat kian merosot pada musim ini. Jadi ramai masyarakat yang kena buang kerja dan sebagainya. Jadi kita akan memberikan ilmu kepada masyarakat. Kerana program ini juga perlu dijalankan atas talian dan kita kekangan untuk berjumpa bersemuka dengan masyarakat. Jadi ianya satu inisiatif apabila kita dapat membuat satu program secara atas talian dan kita membantu masyarakat secara percuma, berikan mereka ilmu terutamanya untuk bagaimana mereka menjana pendapatan secara atas talian. Dan juga masyarakat Malaysia juga perlu didedahkan dengan cara berniaga atau penjualan masa kini. Terutamanya kita boleh memanfaatkan platform seperti Shopee, Lazada dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu tersebut tidak semua masyarakat di Malaysia tahu. Jadi kita boleh membantu mereka. Kita membuat satu program secara percuma atas talian dan mereka boleh masuk secara percuma, tidak kira lapisan umur, dan kita akan mengajar bagaimana untuk menggunakan platform di Shopee, di Lazada dan sebagainya untuk mereka menjual jualan-jualan mereka secara atas talian. Jadi ianya dapat membantu masyarakat pada masa ini. Sekian, terima kasih.